Antara paparan menarik hari ini, pertubuhan baru Bumiputera perlu dikenal pasti. Presiden PAS hina institusi kehakiman perlembagaan. Hadi dakwa hakim dipengaruhi pemikiran penjajah. Kerajaan Madani bertekad untuk memperkukuh agenda Bumiputera yang akan memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat, bukan hanya kumpulan tertentu sahaja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 (KEB 2024) akan menjadi penggerak kepada perspektif serta pendekatan baru ke atas kerangka agenda Bumiputera. Katanya usaha itu perlu melangkau sudut pandangan sempit. Kononnya agenda tersebut hanya untuk kepentingan Bumiputera. Justru pertubuhan baru Bumiputera perlu dikenal pasti di samping pengumpulan data yang bersistematik. Beliau turut memaklumkan bahawa beliau telah mempengurusikan mesyuarat Majlis Ekonomi Bumiputera bilangan 1 tahun 2024. Anwar berkata persediaan mengenai penganjuran KEB 2024 yang dijadualkan pada 29 Februari hingga 2 Mac ini turut dibincangkan dalam mesyuarat itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, KEB 2024 memperkasakan agenda Bumiputera agar lebih positif, progresif dan inovatif. Beliau berkata mesyuarat MEB turut membincangkan agenda pembangunan sosioekonomi Bumiputera serta pengukuhan industri halal. Katanya KEB 2024 akan mencadangkan hala tuju baru dalam memperkasakan Bumiputera dengan lebih adil, saksama dan inklusif. Semoga agenda ekonomi Bumiputera terus diperkuat dan memberi manfaat yang berkekalan kepada komuniti Bumiputera serta negara. Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda mendakwa Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghina institusi kehakiman dan perlembagaan persekutuan. Ia berdasarkan rencana Abdul Hadi bertajuk meninggikan syariat awam amanat besar yang disiarkan dalam web rasmi PAS. Katanya tulisan Abdul Hadi namun demikian, kini muncul kalangan hakim yang bijaksini bukan bijaksana yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah adalah satu bentuk penghinaan yang amat jelas terhadap institusi kehakiman dan perlembagaan negara. Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah untuk menjunjung perlembagaan, sepatutnya beliau memahami pentingnya menghormati keputusan mahkamah yang mempandukan perlembagaan yang serupa. Tindakan yang sepatutnya diambil adalah melalui proses pindaan perlembagaan, bukan mengeluarkan kenyataan yang merendahkan martabat institusi kehakiman. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu pelbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 baru-baru ini. Ia juga disiarkan pada hari yang sama selepas Kementerian Dalam Negeri memberi amaran bahawa pihaknya sedang memantau reaksi orang ramai terhadap kes tersebut. Katanya walau tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, Abdul Hadi sebagai seorang ahli parlimen yang cukup lama sewajarnya faham keputusan hakim adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Kegagalan sebenar adalah pada sosok Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang pernah menjadi sebahagian dari kerajaan namun tidak ada usaha untuk membina perlembagaan sekaligus mencerminkan dirinya bersikap sambil lewa dalam menjalankan peranan sebagai seorang ahli legislatif. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membidas kemunculan sesetengah hakim yang didakwanya mempunyai kepala dan akal yang dipengaruhi pemikiran penjajah. Tidak menamakan sesiapa namun menggelarkan kumpulan hakim berkenaan sebagai bijaksini atau bukan bijaksana. Ahli Parlimen Marang itu mendakwa beberapa hakim terdahulu seperti bekas Lord Presiden, kini dikenali Ketua Hakim Negara, Saleh Abbas tidak melayan tindakan yang mahu menyingkirkan syariat Islam. Katanya kini muncul kalangan hakim yang bijaksini bukan bijaksana yang kepala dan akalnya dipengaruhi tulisan warisan penjajah. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, umat Islam wajib bangkit menentang usaha menyesatkan mereka daripada Islam sebenar. Katanya hal ini demikian kerana dosa menghina Islam lebih besar daripada dosa menghina mahkamah yang sebenarnya hina di hadapan Allah. Kenyataan hadir menyusul keputusan Mahkamah Persekutuan Jumaat lalu yang memihak petisyen difailkan Peguam Nik Irin Zurinani Abdul Rashid untuk membatalkan 16 peruntukan dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 dengan alasan bercanggah perlembagaan persekutuan. Panel 9 hakim di pengurusan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mencapai kesimpulan dalam keputusan majoriti 8-1 bahawa DUN tidak kuasa meluluskan 16 peruntukan dalam enakmen itu kerana kesalahan terbabit dirangkumi bawah Undang-Undang Persekutuan. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sibli yang membuat penghakiman bertentangan berkata pemfailan petisi itu adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah. Tengku Maimun dalam penghakimannya menegaskan petisyen itu tiada kena-mengena dengan isu kesucian agama Islam atau kedudukan mahkamah syariah di negara ini. Sehubungan itu, beliau berpendirian tidak timbul isu mahkamah sivil, tidak mempertahankan kedudukan agama Islam atau tidak memperkasakan mahkamah syariah. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Yalan TV dan pegang info terkini di Facebook serta YouTube di TV.